Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Salimin Bahtiar, nomor card matriks D2021 1097799. Hari ini saya akan membentangkan tentang permainan yang saya cipta yang berkaitan tentang kitaran air. Kitaran air menerangkan kewujudan dan pergerakan air di atas muka bumi. Air bumi sentiasa bergerak dan sentiasa berubah keadaan dari cecair ke uap, ke ais, dan kembali lagi. Kitaran air mempunyai banyak konsep dan nama khusus seperti bagaimana ia boleh berlaku dan juga proses seperti kondensasi, penguapan, dan penyejatan. Oleh itu, bagi memudahkan pelajar mengingati tentang kitaran air, satu permainan telah diciptakan supaya kita dapat memahami dengan lebih jelas apakah itu kitaran air. Seterusnya, apakah pula permasalahan atau isu sehingga tercetusnya ide ini? Satu adalah sukar untuk memahami tentang bagaimana kitaran air boleh berlaku. Dua, sukar untuk mengingati nama-nama proses yang ada dalam kitaran air. Tiga, masyarakat kurang menghargai kepentingan kitaran air dalam kehidupan seharian. Dan objektif yang diperolehi daripada permainan ini adalah satu, memudahkan pelajar untuk memahami konsep kitaran air yang diajari di sekolah. Dua, memudahkan pelajar mengingati nama-nama khusus dalam kitaran air dengan menggunakan cara yang seronok. Tiga, memberi kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga alam sekitar seperti kitaran air. Berikut pula adalah carta Gantt di mana saya mengawasi tentang kemajuan proyek yang saya bina ini bermula dari minggu pertama sehingga minggu ke-11. Ini merupakan algoritma permainan yang saya cipta melalui aplikasi Stretch. Langkah pertama, mula. Langkah kedua, tekan start untuk membuat pilihan sama ada pilihan nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1 ialah melihat video kitaran air dan nomor 2 ialah bermain kuis kitaran air. Langkah ketiga, jika memilih nomor 1 yaitu untuk melihat video kitaran air, video akan dipaparkan. Setelah video tamat, screen akan memaparkan thank you for watching. Langkah keempat, jika memilih nomor 2 yaitu bermain kuis, pemain akan disediakan 3 soalan. Skor awal ialah kosong dan akan bertambah 1 apabila pemain memberikan jawaban yang tepat. Jika pemain menjawab soalan yang salah, pemain akan diberikan soalan seterusnya dan tidak mendapatkan skor pada soalan yang salah. Pemain akan bermain sehingga soalan tamat. Screen akan memaparkan jumlah skor yang berjaya dikumpul oleh pemain. Langkah kelima, tamat. Ini pula adalah carta alir berkaitan dengan permainan ini. Pertama, mula. Kemudian, pemain harus menekan start untuk memulakan permainan. Selepas itu, pemain diberi 2 pilihan untuk dipilih sama ada 1 atau 2. Jika pemain pilih 1, screen akan memainkan video tentang kitaran air. Apabila video tamat, screen akan memaparkan thank you for watching. Jika pemain memilih pilihan nomor 2 pula, pemain akan bermainan permainan kuis. Skor pada awal permainan ialah kosong. Pemain dikehendaki menekan button start. Kuis 1 akan dipaparkan di screen. Pemain akan memilih jawaban masing-masing. Jika salah, tiada skor akan diberikan dan jika benar, skor akan ditambah kepada 1. Kuis akan berjalan sehingga soalan 3. Selepas kuis tamat, screen akan memaparkan skor. Akhir sekali, tamat. Seterusnya adalah proses pembinaan program yang saya bina sendiri. Nomor 1, mencari sumber rujukan untuk merancang konsep permainan yang akan dibuat. Nomor 2, meneliti objektif yang akan diperolehi berdasarkan program yang dihasilkan. Nomor 3, membuat perancangan yang tetap untuk program tersebut. Nomor 4, membina carta Gantt untuk mengawasi pergerakan dan kemajuan proyek. Nomor 5, mencari bahan-bahan latar belakang yang bersesuaian untuk permainan yang dirancang. Nomor 6, membuat algoritma dan carta alir. Nomor 7, melihat demonstrasi melalui YouTube sebagai panduan menghasilkan permainan di dalam aplikasi Scratch. Nomor 8, memulakan proses pembinaan program di aplikasi Scratch. Nomor 9, meneliti dan mencari kode yang tepat bagi mendapatkan atur cara yang sempurna berdasarkan algoritma dan carta alir. Nomor 10, menyimak semula hasil kerja yang dilakukan. Dan akhir sekali, tamat. Ikut pula semua kode pengaturcaraan yang saya bina menggunakan aplikasi Scratch. Ini adalah hasil permainan yang saya cipta. Penyejatan, kondensasi, dan proses berlakunya hujan termasuk dalam proses kitaran air. Penyejatan ialah apabila air bertukar kepada uap. Kondensasi pula apabila molekul air di udara yang mencukupi untuk menghasilkan awan. Apabila terlalu banyak molekul air, awan akan berat dan menurunkan hujan. Hujan juga boleh dipanggil sebagai precipitation. Beginilah kejadian kitaran air, ia akan berlaku selamanya tanpa berhenti.
Refleksi yang boleh saya simpulkan sepanjang pembinaan permainan ini, saya sebagai pengkaji mendapati bahwa aplikasi ini berjalan seperti yang dirancang. Kaedah seperti ini dapat menarik minat pelajar supaya dapat memahami satu topik dengan cara yang mudah dan ceria. Namun begitu, didapati bahwa seharusnya pengkaji perlu membuat penambahbaikan agar permainan ini lebih menyeronokkan. Permainan ini agak kurang dari segi elemen-elemen ataupun gambar berkaitan tentang getaran air. Seterusnya, latar belakang yang digunakan kurang menarik, soalan yang disediakan perlu ditambah agar lebih mencabar semua pemain, dan permainan ini tidak menyediakan panduan atau cara bermain ketika di awal permainan. Menerusi penghasilan permainan aplikasi ini, pengkaji mendapati terdapat beberapa penambahbaikan yang perlu ditingkatkan agar objektif permainan ini dapat tercapai. Pertama, soalan yang disediakan perlu ditambah agar lebih mencabar. Kedua, elemen tentang getaran air perlu dipelbagaikan supaya dapat memeriahkan lagi permainan tersebut. Ketiga, cabaran dalam permainan ini perlu diperbaiki atau dipertingkatkan supaya pemain lebih bersemangat dan tidak merasa bosan ketika bermain. Akhir sekali, ide dan kreativiti pengkaji harus diluaskan lagi supaya dapat mewujudkan kelainan berbanding permainan yang lain. Terakhir sekali, ini adalah rujukan yang saya rujuk sepanjang penghasilan permainan ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudah menonton dan semoga bermanfaat.